Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih semua sebab sudi hadir malam ni session kita untuk kita belajarlah sedikit kan pasal blockchain, pasal cryptocurrency. Istilah sesuainya crypto asset. Lepas apa yang SEC dah keluarkan dia punya resolution, dia iktiraf crypto ni sebagai digital asset lah. Digital asset ni status dia sama macam hartanah, rumah. Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay, kita teruskan. So hari tu saya ada just sharing lah. Saya ada join satu macam seminar sudut pandang syariah untuk dari Syariah Security Commission Malaysia lah. Dia tekankan pasal kripto ni apa semua. Kita kena tengok bila kita nak invest kripto ni dia ada terbahagi sama ada dia sebagai mata wang ataupun komoditi. So dua-dua ni ada hukum yang berbeza lah. Okay. Okay, tanpa membuang masa kita terus kepada topik kita hari ni. So biar saya share screen. So hari ni tak perlu apa-apa device canggih pun. Kita just pakai phone je. Okay. So first kali kita boleh Google DeFi kan. Sebab hari ni kelas kita lebih kepada fokus kepada DeFi lah. Okay. Okay. So DeFi ni macam kita boleh tengok, dia DeFi itu sendiri nama dia Decentralized Financing ataupun Decentralized Finance. So dia adalah blockchain based yang dia function dia sama macam bank ke exchanger yang ada kan, money exchange ataupun intermediaries such as brokerage, exchange or banks to offer traditional financial instrument. Okay. So sama function dia, tapi apa yang membezakan dia adalah decentralized, tak dikawal oleh mana-mana pusat lah. Contoh kalau kita buat financing dengan bank, buat loan, buat money exchange dengan exchanger, ada maknanya institusi yang mengawal yang sebagai centralized lah. Okay. So hari ni kita akan guna SafePal wallet. Okay, kita terus lah straight direct to the point lah kan. Okay, bila kita buka SafePal wallet tu, kalau yang dah ada boleh gunalah, kalau yang belum ada boleh create new wallet. Bila dia keluar pop up, bila kita mula-mula download tu, kita akan dapat screen macam ni lah. Ni kelas untuk setup wallet ni boleh tengok dalam Facebook group kita. Saya ada buat kelas berkenaan dengan SafePal wallet ni lah, how to create SafePal wallet. Okay. So kita malam ni kita try create satu wallet. Okay, macam saya dah ada maksudnya dah ada account. So kalau yang belum ada tu boleh create any password, masuk je password apa-apa. Okay. Contoh kita masukkan testing DeFi. Okay. Okay. So dia akan terus create wallet lah. So boleh backup lah. Stick je semua important dia. Okay. So siapa yang tak pernah create wallet sebelum ni, so make sure ini just sebagai kelas kita malam ni kan. So just nak tunjuk lah. Boleh nampak ke screen? Kalau boleh nampak, cuba komen. Check.
Boleh nampak ke dia punya apa? Phrase. Ada 12. Okay. So 12 ni sangat penting lah. Ihsan dia suka tekankan lah. Dia tekankan not your key, not your key, not your wallet kan. Not your asset lah kan. Jadi benda ni dia untuk kita retrieve kita punya asset dekat blockchain. Okay. So kalau kita punya SafePol wallet macam hilang ke, delete ke, kita still boleh backup aset-aset kita tu melalui 12 key phrase ni lah. Nama dia mnemonic phrase ni. Okay. So just tekan next tu, lepas tu just backup lah. Ikut susunan yang dia bagi tadi. Okay. So simpan elok benda ni. Simpan dalam email ke, simpan dalam Dropbox ke, dan secure lah benda ni. Make sure tak ada orang yang boleh curi lah. So kalau benda ni jatuh kat tengah orang lain boleh curi lah kita punya aset. Okay. Okay, dia akan bila kita dah backup apa semua, dia akan terus appear screen macam ni. So dia ada beberapa main coin yang kita boleh tengok, Bitcoin, Ethereum, BNB, BEP20 dan SafePol BEP20. Okay, kita tengok kan ada ERC20, BEP20. Benda ni refer kepada network lah. Kalau macam ERC20 tu, dia refer kepada network Ethereum network. Kalau BEP2, Binance Chain punya network, dan BEP20, Binance Smart Chain. Dan adalah a few network yang baru muncul, yang dah lama kan. Okay. So kita dah straight to DeFi punya function. Boleh tekan yang petak-petak kat tengah tu. Okay. So boleh nampak terus. Dia dah apa? Dia dah categorizekan DeFi. Okay, DeFi kalau boleh tengok ada PancakeSwap yang nampak. Okay, ni. Okay, ada PancakeSwap, ada Uniswap, ada Compound, ada Curve. Okay. Yang saya sebut pasal network tu boleh tengok dekat atas ni. Ada hot favorites ni. Ni just macam hot dengan favorite lah. Dia nak cakap yang mana yang hot, mana yang favorite. Favorite ni kita boleh favoritekan lah. So function benda ni yang tengah ni dia panggil DApp search, macam decentralized application. Okay, function dia sama macam Google, kita search apa-apa kan. Tapi dia lebih kepada decentralized application. So memang purposely orang buat application tu untuk dia connectkan dengan wallet kita. So dia benda ni berlaku dekat blockchain secara decentralized lah. Okay. So boleh tengok network yang available dekat SafePol ni, kita ada Binance Smart Chain. Okay. So boleh tengok lah apa application yang support. Okay. Tapi tak semuanya DeFi. Ada juga untuk macam OpenSea apa semua tu, itu adalah untuk NFT. Okay. Ethereum, kita ada Ethereum punya network. Okay. Ni semua application untuk Ethereum lah. Kita ada Solana. Okay. Siapa-siapa yang tu tahniah lah yang ada beli Solana masa dia murah hari tu. Sekarang Solana dah naik berapa ratus persen kan since early this year. Okay, kita ada Polygon. Okay, Polygon punya chain. So kalau perasan ada a few yang macam SushiSwap ni. Dia ada dekat Polygon dan dia ada juga dekat BSC. So make sure kita guna network yang betul lah. Kalau kita punya coin tu BEP20, kita guna DeFi menggunakan Binance Smart Chain. Kalau kita punya network tu, coin kita tu dekat Polygon, so kita kena guna dekat Polygon network lah. Kita punya DeFi. Okay, NFT, ini NFT punya apa? Application. Okay, dan tools lah. Tools ni kalau kita nak tengok nak buat research, nak buat kajian pasal coin ke apa kan. Ni pun network, another network, Tron. Okay, WHO ni function barulah dalam SafePol. Okay. Okay, kita malam ni kita fokus kepada Binance Smart Chain. Binance Smart Chain ni dia punya kod BEP20 lah. Okay. Disebabkan PancakeSwap ni tak digalakkan lah. Atas kajian dan informasi daripada kita punya Profesor Dr. Ihsan, dia cakap benda ni kalau menurut Islam tak syariah lah, tak patut syariah sebab dalam PancakeSwap ni dia ada loteri, ada judi, ada unsur judi. So kita cuba elakkan lah.
Okay, malam ni kita cuba tengok Sushi Swap. Okay, benda ni just macam alert lah. Sebab any application yang ada dalam ni semua third party punya application. So kita memberikan kebenaran macam kita aware lah benda ni third party punya application kan. Okay, so kita buka. Okay, first function yang ada dalam DeFi adalah swap. Okay, swap. So swap ni sama juga macam money exchange yang mana kita nak tukar daripada coin dia AMM, nama istilah yang digunakan AMM lah, automated market maker. Okay, sorry. Automated market maker. Okay. So dia automate kan bila tak dikawal oleh ada centralized ke apa, dia decentralized dan semua benda ni dah dibuat melalui smart lah. Kalau nak belajar smart contract tu mungkin another topik lah kita akan discuss kan. Okay. So kalau untuk swap ni biasanya main coin dia adalah BNB lah. So kalau kita nak guna BEP20 make sure kita standby BNB lah. Sebab BNB adalah dia punya minyak ataupun gas untuk kita buat transaction. Kalau kita nak jual beli ke apa, untuk swap ke apa, kita perlu keluarkan BNB. Okay, kita perlukan BNB lah. Dan make sure BNB tu dalam BEP20 punya network lah. Kalau dia dalam BEP2 memang kita tak dapat guna lah sebab BEP2 adalah Binance Chain, bukan Binance Smart Chain. Okay. So kalau kita nak function dia sama, contoh macam kita nak tukar ringgit kepada USD. So kita just prepare ringgit dan kita pergi money exchanger tu, kita pun cakap kita nak beli USD. Okay. Satu benda yang kita kena tahu bila melibatkan exchanger ni pastilah ada spread value. Satu spread value. Spread value ni kalau kita tengok selalu dekat bot tu kan, dia ada we buy, we sell. So harga we sell biasanya akan lagi mahal lah daripada we buy. Okay. So dekat situlah dia buat duit. Okay. Jadi macam carbon ni mestilah ada, sama ada dia punya investor ataupun dia punya parent company kan yang gain the profit daripada exchanger tu berlaku kan. So macam dalam case DeFi ni, siapa yang akan masuk dalam bilik air kau tunduk. Okay. Siapa yang untung kan? So yang untung adalah pemodal lah. Pemodal tu siapa-siapa je boleh jadi pemodal. Sebab dia decentralized. Siapa-siapa yang ada letak, nanti saya tunjuk apa lagi dia punya function dalam Sushi Swap ni yang menyebabkan kita boleh gain profit lah. Dia akan ada reward, dia akan ada APR, APY, kita akan tengok lepas ni lah. Okay. So tu satu, maknanya investor dalam DeFi ni adalah pemegang-pemegang coin ataupun pemegang-pemegang apa itu cakap, pemegang-pemegang token dalam ni lah, dalam the app ni. Okay. Okay, contohnya kita nak convert Binance Coin tu kepada apa contoh satu Dogecoin. Okay. Oh tak ada, mungkin tak support. Sushi Swap tak support. So satu benda kalau tak ada dalam ni, kita search tak keluar, kita boleh paste address. Address tu kat mana kita nak cari, kita boleh Google lah. Kita just search je. Contoh Dogecoin BSC address. Dia akan keluar dan kita copy address tu, kita masukkan. Okey, contoh kita nak tukar. Ada ke? Tak ada. Kenapa tak ada semua ni? Sushi lah. Okay. So Sushi tu sendiri adalah coin ni lah, coin DeFi lah. Okay. So contoh satu BNB kita akan dapat 54. Lebih kurang lah. Dan exchange rate dia kita boleh tengok kat sini lah. Okay, dia keluar insufficient BNB balance sebab BNB dalam wallet kita kosong. Sebab awal-awal tadi kosong kan BNB kan. Okay, so itu function swap. Maknanya anytime kita nak tukar, kita perlukan another coin atau token, kita boleh just gunakan ni lah swap function ni.
Okay. Okay, yang kedua adalah okay. Limit ni tak boleh guna ke? Okay, limit tu mungkin tak boleh guna lagi. Dalam Polygon dia cakap dalam available network, Polygon Matic. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Okay, yang kedua adalah liquidity. Okay. Okay, liquidity ni apa function dia? Adalah kita sebagai liquidity provider lah. Sini yang saya cakap apa nama? Kita boleh jadi sebagai pemodal ataupun investor dalam DeFi ni. Okay. Contohnya kita letak BNB dengan Cardano contohlah. Okay. Syaratnya kena 50-50. Okay. Kena ada 50-50 lah. Kena ada 50% from whole the liquidity tu adalah BNB dan another 50% adalah Cardano. Okay. So contoh kita letak 0.5 BNB. Okay. So kita perlukan Cardano sebanyak 159 Cardano lah. Untuk kita dapatkan satu LP, satu liquidity provider lah. So apa function LP ni? Function dia adalah untuk membekalkan kepada orang yang nak swap tadi lah. Orang yang swap tadi, contoh dia ada Cardano, dia perlukan BNB. Jadi bila once dia jual Cardano dia, so BNB tu dari mana dapat? Daripada orang yang buat liquidity ni lah, liquidity provider. Okay. So apa yang kita boleh guna untuk DeFi ni? Kita boleh guna, Okay, kita boleh tekan yang 3 line ni. 3 line dekat atas English, sebelah English tu. Okay, ni macam mana kita nak gain profit lah ataupun kita nak dapatkan reward menggunakan DeFi ni. Okay, first kali kita boleh pergi kat pool. Okay, so pool ni pool ni liquidity tadi lah. Kita boleh so pool. Okay. Sorry. Okay, dia dekat lending. Okay. So lending ni adalah kita kita farm. Kita farm maknanya kita memberi pinjam. Kita boleh bagi pinjam ataupun kita nak pinjam pun boleh. So kita ada function lend kat sini. So APR ni adalah annualized profit return, annualized percentage return, Annualized percentage return ni dia akan berubah-ubah. So contohnya kita letak pair kita punya LP tu USDC dengan Ethereum. Market dia USDC dengan Ethereum. Tapi ni guna Chainlink Okay. So kita estimated kita boleh dapat 16% setahun. 16% setahun lah. Okay. Ni adalah dia punya total value lock ataupun orang yang dah invest dalam lending ni lah. Ataupun dia panggil farm. Sorry kalau saya salah betulkan farm ke pool ke saya tak sure lagi. Tapi itulah istilah yang digunakan, farm, sama ada farm atau pool. Tapi saya rasa farm. Okay. Okay. So once kita letak USDC, contoh kita letak $100. So USDC ni adalah stable coin lah. Stable coin yang dia macam USDT yang mewakili USD lah dalam kripto ni. Okay. Sebab kita tak gunakan USD tu sendiri, kita akan menggunakan USD yang telah di-coinkan. Okay. So USDC dan Ethereum. Okay, so kalau kita letak contoh 50 USDC, kita kena letak value yang sama Ethereum sebanyak $50 lah. Okay, so kita boleh dapat 16% a year. 16% a year. So contoh kalau kita letak tadi $100, so kita boleh dapat another extra $16 dalam masa setahun lah. Alright. Okay, kalau borrow pula, so kita boleh borrow. Yang ni saya tak sure lah sebab tak pernah guna. Okay. Okay. Selain tu, tak banyak lah function dekat Sushi Swap ni compare to Pancake.
Tak apa, kita tengok je. Sebab saya pernah guna pancake tapi saya dah clearkan lah semua. Okay. So macam pancake ni kita boleh dekat bawah ni kalau nampak ada function earn kan. So dekat sini lah kita boleh dapatkan profit, gain profit lah. Okay. Yang untuk trade ni sama macam tadi lah, swap ataupun liquidity kan. So di sini istilah digunakan exchange atau liquidity. Okay. So earn dia akan ada dua. Satu farm. Okay, farm ni yang saya beritahu tadi. Kita sebagai provider kepada market. So dengan kita provide modal, kita boleh dapat reward lah. Okay. So dia tak nak keluar lagi. Okay, sementara tu kita tengok ni. Ihsan ada explain, lending tu dia panggil leverage farming. Means farm plus lending tak patuh syariah lah. Okay. Thank you dekat Sifu kita. Alamak, kenapa dia tak nak keluar? Oh sorry, kita buka stake. So toggle stake ni, stake only ni dia akan tunjuk apa yang kita stake je lah, apa yang kita letak kat dalam farm tu. So kita letak je, kita buka balik. So inilah antara farm-farm yang available. So kita boleh letak cake BNB, BUSD BNB. So hati-hati juga dengan APR tinggi ni. Sebab APR tinggi ni tak menjanjikan return yang tinggi. Sebab risiko dia ada sebab koin-koin dia ni tengok JGN, DVI, koin-koin yang tak pernah dengar. Kadang-kadang koin-koin datang dari mana dia letak APR tinggi ni untuk tarik ramai orang masuk. Lepas tu ada satu istilah dia panggil rug pull. So rug pull ni dia boleh macam dia boleh dump projek tu dan tak ada value lah. So contoh macam JGN kan, tengok nama dia pun jangan. So better janganlah, jangan pandai-pandai invest kan. Okay. So kita boleh buat kajian sendiri. Kita tengok coin apa yang berpotensi dan kita rasa macam kita nak gain extra profit daripada coin tu. Once kita first kita kena beli dululah. Make sure kita kena ada coin tu baru kita boleh farm. Okay. Okay, yang kedua kita tengok pool. Okay, kalau perasan kat sini dia gunakan istilah APR. Okay. Kita tengok pool. Bila kalau kita tengok pool, okay, dia akan available sebagai, kalau tengok yang return dia belah kanan ni ada 71%, 54%. So ada yang APY, ada yang APR. Okay. So APR ni biasanya dia tak compounding lah. Dia tak compounding. Apa yang kita macam ni dia bagi reward ataupun bonus yang kita akan dapat adalah dalam bentuk cake. So cake ni sendiri harga dia so $18 lah. Harga semasa dia $18. Okay. So kita boleh dapatkan cake. So harga cake tu pun boleh berubah-ubah. Okay. Dari situlah kita boleh dapat gain profit lah. So cake tu kalau boleh cuba elakkan lah. Ni just untuk apa, learning purposes lah. Okay. Apa-apa pun kena do your own research. Okay, so contoh macam ni manual cake. So kita kena invest, kita kena masukkan cake dalam pool ni secara manual. So contoh kita letak 100 cake. So kita pun gain dalam 50 cake setahun kan. So 50 tu tak akan termasuk dalam apa yang kita invest mula-mula. Contoh kita invest 100 tu dia akan maintain 100 tu dan 50 tu another extra cake lah. Berbeza dengan auto compound ataupun auto cake. Dia akan compounding lah. So bila kita dapat reward tu automatic masuk dalam pool kita balik. Kita tak perlu nak claim, lepas tu invest balik. So yang tu beza manual dengan auto. Sebab tu APY dia akan lebih tinggi daripada berbanding APR lah. Zim, so kalau APR ni kalau auto tu dia fix ke? Auto tu tak juga. Dia tak fix lah. So satu benda pasal APY ke APR ke, benda-benda ni dia depends on investor. Makin ramai investor, makin ramai total stake ni, makin banyak total stake ni, APY atau APR tu boleh drop.
Okay, contoh macam cuma APY ni biasanya akan lagi tinggi lah sebab bila dia compounding kan. So kalau apa kita boleh kalau belajar pasal compounding ni, value of compounding ni lagi power lah kan. Okay, contohlah kita letak 100 USD dekat dalam pool ni dalam masa setahun, kita boleh dapat return on investment kita sebanyak $71 ataupun dalam 4 kek lah, 3.9 kek. So dia kira ni based on harga semasa lah. Harga semasa dia harga semasa dia adalah $18 tadi kan. So ini adalah estimated saja. Okay. So mana-mana investment pun dia takkan bagi fixnya. Dia akan letak estimation je. Okay. So ini adalah salah satu DeFi ataupun application yang ada dekat BSC. Okay, kita cuba tengok dekat Polygon punya network. Okay. Okay, Polygon punya network boleh guna. Kita dah tengok SushiSwap ada tak? Okay. Oh tak ada. Ini pool biasa. Farm. Okay, kalau kat Polygon SushiSwap dia ada farm. Okay. So kena search lah. So kalau beza dengan BSC tadi kita kena sediakan Binance punya BNB lah sebagai dia punya gas fee. So kalau untuk Polygon kita kena sediakan Matic ni lah, Matic atau Polygon lah. Okay, so macam ni IPR annualized. Tengok Matic dengan Ghost ni tak berapa menarik. Okay, kita tengok Matic dengan Ethereum ni kan. Okay, so kita boleh stake. Dia agak berbeza lah compare to Pancake swap tadi. So kita boleh letak liquidity sini. So kena adjust lah. Kita letak contoh kita letak 10, 100, 1000, 10,000. Okay, 1000 Matic. So kalau kita letak 1000 Matic, kita perlukan 0.37 Ethereum lah untuk kita farm. Itu kita farm dalam pool ni. Okay. Alright. So boleh godek-godek lah. Banyak lagi lah yang kita boleh, macam contoh Polycat Finance ni pun dia punya penggunaan lebih kurang je. Cuma yang membezakan adalah dia punya farm tu ataupun coin yang digunakan. Okay. So sebelum kita nak invest apa-apa, kena make sure kita connect lah wallet yang kita dah tu kan. Okay, sementara tu ada apa-apa soalan tak? Kalau ada soalan boleh letak kat ruangan komen, chat ataupun boleh tanya terus. Okay, untuk DeFi ataupun kita akan belajar more detail menggunakan wave chain. So untuk DeFi atau farm ataupun pool menggunakan wave chain, boleh datang kelas kita hari Ahad ni lah. So sementara kita tunggu soalan, hari Ahad ni lagi menarik sebab kita akan hands on lah terus. Kita akan yang tu kelas hari Ahad ni akan di-handle oleh speaker dia Dr. Ihsan sendiri. So dia yang akan sampaikan lah ataupun dia akan tunjuk lah macam mana nak guna. Macam mana nak join kelas hari Ahad, kita akan share dalam grup FB. Boleh tahu tak Zul Azmi ni dapat info ni daripada grup ke, daripada poster ke? So kita akan announce dalam grup FB. Kalau tak ada lagi boleh join kita punya grup WhatsApp. Grup WhatsApp ada, kita akan info dalam grup WhatsApp, grup FB. So hari ni just overview pasal DeFi lah untuk kita fahamkan DeFi, apa tu DeFi. So untuk
hands on ataupun praktikal dia kelas hari Ahad ni. Hari Ahad ni kita akan gunakan Wave lah. Tapi Wave chain tak boleh guna Save Power Wallet lah. Kita akan gunakan direct daripada browser. Okay. Tu je kelas pasal berkenaan DeFi. So ada soalan tak? Tu dia dah keluar dah Matic punya harga. So Matic harga dia dalam RM7.9. Just nak share lah kan. Kita tengok sikit pergerakan harga untuk Matic USDT. Kita tengok untuk untuk tahun ni. Boleh nampak ke tahun ni? Tak nampak. Kita letak 1 week. Okay. Tengok macam mana pergerakan harga untuk Polygon Matic ni. Okay. So siapa yang invest masa harga dia bersen-sen ni, so dah untung lah. Dah untung banyak lah. Dulu harga dia tak sampai 1 sen pun. Around 2000 awal tahun ni. 2021 kan. So itulah kelebihan harga-harga coin chain. Dia bila semakin aktif user menggunakan, sebab bila kita gunakan contoh Polygon Network ataupun BSC, kita akan menggunakan coin tu sendiri untuk bayar gas fee. So bila in demand, maknanya more demand akan menaikkan harga lah. So benda-benda ni semua based on project. So kalau project tu menjadi, harga coin tu pun akan menjadilah. Contoh antara contoh coin yang baru je meletup, orang pun tak expect kan. Mungkin sebab masa development dia tak digunakan. NYC USDT. Oh tak ada. Tak ada dalam trading view ni. Okay. So contoh Shiba kan. Sekarang kecoh pasal Shiba Inu kan. Okay. Shiba USDT. Tengok macam mana kenaikan harga dia. Daripada sebab dia supply dia agak banyak, so harga dia pun agak banyak kosong lah. Sementara tu kita tengok komen. Ada tak soalan? Tak ada Okay. So kita boleh tengok. Agak susah lah sebenarnya guna phone. Tak apa. Measure kot. So, measure. Tengok kenaikan dia. So, kenaikan dia since bulan 2 sampai bulan berapa ni. So, around 800. Bulan sinilah dia naik. Bulan 9 meletup tu kan, bulan 9 dia terus naik sampai tu almost 1000% kenaikan dia. Tapi kena tengok juga dia punya turun tu lah. Sekali dia turun tu memang banyak jugalah. Kalau naik banyak, turun pun banyak lah. Satu je kena ingat, benda-benda yang melibatkan investment ni high risk, high return. Okay. Tu Izzuddin ada soalan. Apa risiko yang ada dalam liquidity pool? Okay, risiko dia macam saya bagi tahu tadi lah, rug pool tu. Rug pool tu contoh macam coin yang tak famous kan. Contoh kita tengok coin yang tak famous kan. Ada dalam contoh buka BSC tadi. Contoh ada dalam pool tu. Lepas tu dia offer pula reward yang macam tinggi. Contoh DBI ni kan. Tapi kita apa-apa pun kena kaji lah. Tak adalah saya cakap benda ni rug pool kan. So masa sekarang ni memanglah benda tu legit.
Tapi anytime kalau developer dia ke buat hal, so coin ni takkan ada value lah. DVI ni tak ada value, so kita akan rugi lah kat situ. So kalau DVI tu sendiri drop dan kita pairkan dengan BNB, so kemungkinan coin kita boleh hilang. Kira macam, yalah sebab kita beli benda yang tak ada nilai kan. So BNB kita pun jadi tak ada nilai. Dekat mana kita nak tengok sama ada coin tu macam bagus ke, audit lah, maknanya di audit kan. Kita boleh pergi dekat ni Certic. Ni certic.org ni. So kat sini dia keluarkan skor lah. Projek-projek apa yang macam dia dah audit dan kita boleh trust lah maknanya. So macam semua orang boleh nampak PancakeSwap nombor 1 kan. Tapi memanglah dia nombor 1, tapi kita kena fikir dari sudut syarak jugalah kan, sebagai investor yang beragama Islam ni. Kita pun nak hasil yang clean lah orang cakap kan. Tak ada terlibat dengan syubhah ke apa kan. So kita boleh tengok dia ada banyak projek kat sini. Dia ada BSC project. So leading for BSC project, kita sendiri boleh tengok PancakeSwap lah. Saya sendiri honestly memang saya suka lah PancakeSwap tu. Sebab memang dia punya penggunaan tu straight to the point dan mudah kita nak guna kan. Okay. So ada juga Polygon punya ni. So ni antara Polygon punya yang dapat Certic dah audit lah. Ni tengok. Contoh macam apa yang berlaku dekat Squid Game kan. Ni nama coin pun Squid Game. Sebab yalah biasanya coin-coin ni dia akan based on rumors, based on apa yang hype masa tu. So macam Squid Game ni cerita dia tengah hype. So macam Shiba tu sendiri, sebab Elon Musk nak beli anjing Shiba kan. So dia pun keluarkan Shiba. So Elon Musk nak bagi nama anjing Shiba dia Floki. So keluarlah coin Floki. Tapi benda tu tak related pun sebenarnya. Tapi sebabkan nama tu famous time tu, so developer ni ambil kesempatan lah. Dia pun mesti orang cari ni coin ni. So dia pun keluarkan. Contoh macam Squid Game. Okay, so Squid Game ni dah confirm dah rug pull. Okay. So macam saya cakap lah, contoh macam DVI tadi, pada asalnya memang ada value lah. Tapi bila dah rug pull, so dia tak ada value. Okay, kita pun contoh we have received inbound that may indicate rug pull around 2.1 million. So projek ni loss sebanyak 2.1 juta. So orang dah invest dalam pool tu, dia buat rug pull. So rug pull ni hilang lah. Benda tu hilang lah. So atas developer lah sebenarnya. Developer dia buat hal, dia hilang lah. Okay, ni pun antara alert lah. Kalau guna ni BXH exploit ni, private key kita boleh leak. Sebab tu masa kita nak link kepada third party app ataupun macam kita nak masuk PancakeSwap, dia bagi alert. Dia bagi tahu yang kita akan menggunakan third party app. So anything apa-apa tu atas risiko kita tanggung sendirilah. So kalau guna siapa-siapa yang guna ni BXH ni, ada user dia, private key dia boleh leak. Private key yang mnemonic phrase yang 12 perkataan tadi tu lah. So kalau leak, orang lain yang dapat key tu boleh access lah kita punya wallet. Okay, ni ada cream finance exploit. So flash loan attack and exploit. So kita boleh baca lah dari sini. Dari sini pun kita boleh dapat something lah. Okay. BSC project. Kalau nak macam tu, kita boleh buka detail lah. Baca paperwork dia. Okay. So ni leading project contoh. Binance sendiri kan. Just klik, dia keluarkan terus security score, dia punya market cap. Dari sini kita boleh buat kita punya own research. Okay. So level secure dia 8.81%, vote for secure. Maknanya security dia agak bagus lah. So kita boleh request kalau kita nak baca. Ni siapa yang nak dapatkan link tu boleh WhatsApp saya. Saya drop dekat chat nombor telefon. Okay. Nanti saya masukkan dalam group dan kita akan share dalam group lah.
Okay. So far any question? Okay, soalan ringkas. Adakah dengan adanya beberapa token dalam DeFi secara tidak langsung mampu menaikkan harga Ethereum? Okay, benda ni jawapan dia tak secara directly akan ni lah, tapi kita secara logik, okay, dalam pembinaan blockchain ataupun network ni dia ada pelbagai lah. Tapi macam yang saya tunjuk tu, macam BSC apa semua tu mostly adalah EVM. Istilah digunakan EVM. EVM ni adalah Ethereum Virtual Machine. Semua network-network ni dia replicate je. Dia ambil daripada Ethereum punya structure dan dia create yang baru, contoh macam BSC, Binance Smart Chain. Cuma dia improve lah apa kelemahan dekat Ethereum. Contoh Ethereum, gas fee dia tinggi. So dia pun rendahkan gas fee. So harga gas dia rendah. Contoh lain daripada segi network congestion. Dari segi, sebab benda ni semua teknologi, melibatkan teknologi. Contoh network congestion. Ethereum ni mungkin dalam masa yang lama baru coin ataupun benda tu boleh sampai ke wallet dari sender ke receiver kan. So dia improve dari segi network. Banyak benda yang dia boleh ni. Lepas tu dari segi language ni pun biasanya kalau EVM dia akan gunakan Solidity ni lah. Kalau nak tahu detail lah boleh tanya Abi Syazwan tu, sebab dia adalah salah seorang pelajar ni lah untuk Solidity ni. Okay. Lepas tu adakah dia, back to soalan tadi, adakah dia menaikkan harga Ethereum? Bagi saya ya. Bagi saya bila makin banyak merancakkan Ethereum punya network ni, so orang akan refer kepada Ethereum lah. So nak tak nak orang akan beli Ethereum, orang akan guna Ethereum. So once orang guna Ethereum, harga Ethereum demand dia naik. So bila once demand dia naik, harga pun naik. So sekarang tak, maknanya EVM tu salah satu je lah. So sekarang orang dah kembangkan banyak lagi network. So kalau kita nak tengok another network, kita boleh buka dekat di app Radar. App Radar ni adakah? Okay, di app Radar ni. Di app Radar ni apa benda, tempat untuk kita track. Macam tadi kita search kan guna decentralized application. Kat sini kita nak track di app yang available. Okay. So kita boleh tengok, kita boleh buat untuk NFT, kita boleh guna untuk DeFi. Okay, kita tengok. So hari ni kita fokus DeFi. So kita buka di app yang, kenapa ni? Yang ada available kat DeFi. Okay. So ini market cap untuk total DeFi. So dah reach almost total value lock dekat DeFi ni almost 176 billion dollar. Banyak tak banyak? 176 billion dollar. Okay. So top DeFi. Okay. Curve, contoh curve. So network yang support Ethereum, Polygon, Oasis. Ni semua. Dia based on total value lock lah. So nombor 1 ni paling banyak total value lock. Okay. So PancakeSwap nombor 7. Okay. So ada banyak lah, ada banyak. Ni untuk DeFi. Mostly kalau dia dah kategori DeFi ni, function dia banyak yang lebih kurang je lah. Untuk kita farm, untuk kita pool. Okay. So harap menjawab soalan. Berapa lama yang sesuai kita ambil masa untuk kaji sebelum entry mana-mana projek? It depends. So kalau kita ni as insider mungkin makin cepat ya kita tahu kan. So kalau kita buat research sendiri based on website-website yang available, so mungkin tak ada jawapan yang sesuai lah untuk soalan ni. Berapa lama yang sesuai? Depends on kita. Kita rasa dah confident, memang aku yakin ni memang projek ni boleh pergi jauh kan. First kali kita kena tengok dia punya roadmap lah. Roadmap untuk projek tu. Okay. Biasanya dalam dia punya website atau white paper ataupun dia panggil apa lagi. Biasa white paper ke light paper ke, dia akan tunjuklah roadmap dia kan. From since starting dia punya projek, this quarter 1 apa dia nak buat kan. Kita ambil contoh.
Kita ambil contoh. Kita ambil contoh Harmony. Okay. Ni antara another chain yang ada available. So dia punya main purpose dia nak bridge to all chain lah. Dia nak bridging daripada contoh daripada BEP, daripada Ethereum, orang nak pindah-pindah network ni. Dia nak jadi as a macam satu jalan, satu exit. Contoh orang daripada BEP 20 nak pergi ke Ethereum kan. So orang menggunakan dia sebagai bridging lah. Okay, so kita boleh tengok dia punya apa kita panggil? Dia punya roadmap dia. Okay. Ni kita boleh baca lah development dia. Dia punya update. Ecosystem. Ni milestone and roadmap. Okay. Biasanya coin-coin yang macam ni coin barulah sebab quarter 1 2021 baru dia buat dia punya ni kan, baru dia establish dia punya daripada segi MetaMask apa semua tu kan. Quarter 2 dia dah start decentralized voting power, Binance Bridge, domain name, dia akan improve lah time by time kan. So quarter 3, quarter 4, so ni lah dia punya roadmap. Banyak lagi lah sebenarnya dia nak jadi cross chain NFT and governance. So ini antara coin-coin yang baru yang ada, orang cakap ada masa depan lah, ada future lah dari segi usage dia. Dia nak buat sekarang ni tak silap baru ada bridge untuk BSC dengan Ethereum. So coming soon, dia cakap quarter 4 2021 dia nak buat Bitcoin dengan Polkadot punya bridge pula. So once benda ni establish, so semakin ramai pemegang holder Bitcoin, pemegang Polkadot, contoh dia nak dia nak bridge kan daripada satu network ke network yang lain, dia akan menggunakan Harmony. Okay, once bila satu projek tu digunakan dan mendapat sambutan, demand, so harga dia secara tak langsung, indirectly, harga dia boleh naik lah. So sekarang kita dah di quarter 4 lah, tapi quarter 4 tak complete lagi kan. So kita boleh buka kalau kita nak tengok detail. So boleh baca detail lah apa yang dia nak buat, bila launch date. Boleh join dia punya forum-forum kan. Okay. So tu salah satu je lah. Ini bukan, kelas ni bukan apa by call ke apa kan. Kita just sama-sama sharing lah apa research yang kita dah pernah buat kan. Okay, ni di app yang available. Kita boleh tengok NFT. So ada banyak lah sebenarnya. Okay, kat sini. Okay, kat sini rupanya. Sebab saya nak tunjuk ni. Okay, protokol yang available ataupun network yang available lah. So kita ada Ethereum, kita ada Tron, ada Thundercore, Wax, Hive, Polygon, Near. So semua okay. Kita ada Wave. So semua protokol atau network ni semua coin-coin ni berpotensi lah selagi mana kalau macam mendapat sambutan ataupun digunakan. Ada demand, so harga-harga ni secara tak langsung dia akan naik lah. Contoh harga yang baru-baru dia panggil ATH kan, all time high. So macam last week IOTX ni, so semakin banyak total value lock dia dekat dalam di app ni, so semakin tinggi lah coin, semakin banyak lah coin tu digunakan. Kita boleh tengok hari punya users. So ni IOTX. So kita boleh tengok lah yang bawah-bawah ni semua new. So macam Ronin ni Axis punya network. Siapa yang ada pernah main game, maksud saya game yang dalam ni lah, game ni kalau ada yang simpan Axis menggunakan Ronin network. So kita ada Solana, ada Harmony One, ni yang saya tunjuk tadi lah. So ni OKEX, Chain, Vulkan,
Ni semua chain-chain yang available. So dekat di app ni salah satu kalau kita nak buat research lah. So yang kalau dah lama tu macam BSC, Ethereum paling lama lah. Kira asal-asalnya Ethereum lah, start dengan Ethereum lah. Sebab tu mostly yang selepas-lepas tu banyak yang menggunakan EVM. Sebab tu kalau kita perasan, address kita pun akan lebih kurang je dengan Ethereum punya address. Dia bermula dengan nombor kosong, lepas tu X, lepas tu nombor address. Kalau dari situ pun kita boleh tengok lah menggunakan network apa. Macam Tron, dia bermula dengan huruf T. Macam Tron pun dah lama, projek dah lama, tapi still bagi saya under value lah, harga dia still murah lah. Okay. Cuma berhati-hatilah, Tron ni dia banyak coin judi sikit. Macam WinK ni, kalau gambling tu judi lah. Memang harga dia kalau tengok dari segi untung tu memang boleh untung lah. Tapi dia guna untuk gambling. Kalau yang macam game, DeFi ni semua still okay lah. Okay. Ada lagi soalan? Sebelum kita tamatkan kelas hari ni. Okay. Tak ada soalan. So, kalau tak ada soalan, thank you semua yang sudi join kelas kita. So, boleh join kita punya group FB, Sekolah Kripto. Kalau siapa yang berminat nak join kita punya group WhatsApp, boleh WhatsApp saya kat nombor 013-930-8113. Jangan lupa join kita punya kelas hari Ahad. So, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kepada Abi lah. Kalau dia ada info tambahan. Abi, ada ke? Abi Syazwan? Tak ada weh. Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita boleh tutup lah kelas hari ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you. Okay, thank you semua. Jumpa hari Ahad. Kelas kita tu akan kita record lah. Kita dah record, kita akan upload dalam Facebook group. Okay, that's all. Okay, bye-bye.